contohlah kan. Kenapa dikata kat sini penyelesaian masalah dia, majikan dengan pekerja kena hubungan baik? Sebab bila pekerja kan dengan majikan ni dia membina hubungan baik, so pekerja pun kalau nak buat salah ke, macam nak datang kerja lambat ke, nak buat kerja main-main ke, dia akan rasa macam, ish, apa aku ni, majikan aku baik dengan aku, tapi kenapa aku tak nak buat kerja betul-betul? So dia rasa macam tu, jadi dia akan buat kerja dengan baik. Jadi bila majikan dan pekerja ni dia mempunyai hubungan baik, so tak adalah masalah macam ponteng kerja ke, masalah syarikat ke, jaranglah dia berlaku. Macam contoh kan, saya bagi contoh Aina Beauty. Tengok syarikat dia. Pekerja dengan bos, dua-dua mesra kan? Mesra alam gila. Mesra alam lah. Maksudnya, bos dia pun baik dengan pekerja dia, selalu sedekah. Pekerja dia pun buat kerja elok-elok sebab majikan dia baik dengan dia. So, selesailah masalah kat situ kan? Okey, yang seterusnya, pihak pengurusan perlu mengadakan perbincangan supaya lebih memahami apa yang hendak disampaikan dengan lebih mendalam. Okey, pihak pengurusan ni, kalau contohlah kan, pihak pengurusan dengan pekerja, kalau pekerja tu ada masalah, pihak atasan kenalah jumpa pekerja tu, jumpa secara depan-depan, bagi macam khidmat kaunseling lah, ada apa-apa masalah ke, kenapa sejak dulu menjak ni, cakap elok-elok. Atasan kena cakap elok-elok pada pekerja kan. So, bila pekerja luahkan apa yang masalah mereka, jadinya dekat situ pun selesailah masalah. Pekerja bagi tahu masalah dia pada majikan dan majikan pun cuba selesaikan masalah pekerja tersebut. Okey, akhir sekali, struktur organisasi. Fungsi struktur: memberi penjelasan tentang tanggungjawab, jawatan, jalur, hubungan komunikasi dan deskripsi tugas. Okey, struktur organisasi ni pada tingkatan 4 kita dah belajar tahu organisasi ni apa. Dia macam apa? Pembahagian kerja, pembahagian tugas. Organisasi, carta organisasi kan. Okey, kepentingan dia: mengagihkan sumber dengan cekap dan berkesan dalam organisasi mengikut keperluan setiap unit, bahagian atau jabatan dalam organisasi. Okey, maksudnya dia macam mengagihkan kemudahan lah kan, supaya unit tersebut, kemudahan yang bersesuaian lah, supaya unit tersebut boleh buat kerja dengan sempurna. Contohnya macam bahagian teknikal lah, mestilah dia bagi apa, dia mengagihkan apa, sumber apa, macam komputer, laptop dan sebagainya lah. Okey, yang seterusnya, membolehkan penyelarasan antara fungsi kerana setiap bahagian atau jawatan dalam organisasi mempunyai objektif yang berlainan. Penyelarasan antara jabatan penting supaya aktiviti yang diadakan selaras dengan matlamat organisasi. Maksudnya kan, setiap organisasi ni mempunyai penyelaras dia, ketua dia lah. Kalau contohnya penyelarasnya ada satu je, padahal organisasi ni banyak. So, penyelarasnya seorang ni, dia pening lah. Jadi, itu sebabnya sumber manusia ni dia akan lantik seorang pekerja, ketua segala organisasi tu lah. Maksudnya ketua setiap organisasi. Maksudnya organisasi perakaunan ni ada dia punya penyelaras dia. Organisasi bahagian jualan ada dia punya penyelaras dia. Macam tu lah. Okey. Yang ketiga, menetapkan bidang tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan pengetahuan dan kepakaran. Okey, menetapkan bidang tugas. Maksudnya, pihak atasan ni ditetapkan apa yang pekerja tu perlu buat lah, mengikut kemahiran dan kepakaran dia. Okey, yang akhir sekali, mewujudkan rantaian arahan dan komunikasi bagi membolehkan bahagian atau jabatan diwujudkan untuk mengendalikan bidang tugas tertentu. Okey, maksudnya kat sini apa? Maksudnya, contohnya majikan. Okey, maksudnya kan, saya bagi contoh. Contohlah pihak atasan ni, rantaian ni macam contoh pihak atasan akan bagi tahu penyelaras dia. Apa tugasan yang perlu dibuat seterusnya. Dan
pihak penyelaras dia bagilah tahu pekerja-pekerja dia yang bawah tu. Setiap organisasi mempunyai rantaian arahan. Begitulah. Okay, jadi anda boleh ulang kajilah 1.4 ni sambil buka video yang saya bagi penerangan ni lah. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya saya. Okey. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.